Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minta maaf kawan-kawan, kita tengah tunggu pihak penganjur untuk request pada saya untuk mengendalikan program pada pagi ini. Okey, sambil tu kalau ada soalan boleh ajukan yang berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Sambil-sambil saya tunggu pihak penganjur, bolehlah tuan-tuan kalau ada apa-apa persoalan yang mampu saya jawab, silakan. Tadi ada yang tanya soalan, cuma saya terlepas pandang bila saya keluar balik tadi. Okey, kita dah terima daripada penganjur. Allah Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz. Tadi ada masalah teknikal sikit Ustaz. Kita Tak lambat mengapa. sikit. Tak mengapa. Okay, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kamu macam mana, Fakrul? Saya sihat Alhamdulillah Ustaz. Di mana bagaimana, lokasi? Ustaz? Saya di rumah Ustaz, Shah Alam. Masya Allah. Cantik. Background tu memang setup ke atau memang background rumah? Ni background bilik, dalam bilik, dinding rumah. Masya Dalam bilik. Allah. Kalau bilik dah macam tu tu. Allah Ustaz. Baju dengan background belakang tu macam sama tu. Masya Allah. Dah ada keserasian Ustaz, Alhamdulillah. Ya, keserasian. Ada tanasub di situ. Allahu Akbar. Okey, silakan Fakrul, silakan. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan sesi kita pada pagi ini, kita buka majlis kita terlebih dahulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, jadi alhamdulillah hadirin-hadirat sekalian, sekarang ni kita berada pada satu majlis yang mana pada hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan, panel jemputan kita, iaitu Ustaz Syahri Abdul Rahman. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan satu tajuk, iaitu tajuknya adalah berkenaan dengan manisnya tarawih di rumah. Kan biasa kita sebut manisnya tarawih di bulan Ramadan. Tapi pada kali ini dengan kita punya keadaan, dengan realiti kita yang berada di rumah, dengan kita yang sekarang ni satu perintah kawanan pergerakan. Jadi sekarang ni kita disekat daripada mengerjakan tarawih di masjid. Jadi suka untuk saya, sebelum kita pergi lebih jauh, suka untuk saya bacakan satu hadis. Satu hadis yang mana hadis yang cukup familiar, hadis yang cukup popular, iaitu hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mana mafhumnya lebih kurang, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan, maka akan diampunkan keseluruhan dosanya, insya-Allah.
Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk kita membincangkan berkenaan dengan topik tarawih. Berkenaan topik, kita fokuskan kita punya perbincangan pada hari ini pada topik tarawih. Jadi sebelum kita teruskan, Ustaz sudah bersedia, Ustaz? Sudah. Yang pasti, yang penting kamu cuba confirmkan ataupun rakan-rakan di IG confirmkan adakah suara saya jelas sepanjang saya bercakap ni, ataupun putus-putus atau macam mana, sebab saya memang ada masalah wifi kat rumah. So memang kadang-kadang kena guna data. Jadi harapnya tak putus-putus lah. Is it okay? Okey, bagi respon kepada penonton sekalian. Fakrul sendiri boleh clear, tak ada putus-putus sepanjang saya bercakap ni? Tak ada. Setakat ni clear suara Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Fakrul di mana? Di Shah Alam Di Kelang? Saya di Shah Alam, Ustaz. Saya di negara lain, Saya di Bangi. Oh, jauh, Ustaz. Okey, baik. Kita proceed kepada soalan. Nampak peta tu, Ustaz? Nampak cukup bersejarah, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan persoalan kita yang pertama, iaitu berkenaan kalau kebiasaannya bila kita sebut tentang Ramadan, kita akan sangat signifikan ataupun kita akan sangat sinonim dengan Quran. Sebab dia disebut dalam surah Al-Baqarah berkenaan dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka kita mahu melihat satu perspektif yang berbeza. Kenapa di dalam bulan Ramadan kita disunatkan ataupun kita disunatkan untuk mendirikan tarawih? Adakah wujud signifikasi ataupun wujud satu sinonim antara Ramadan dan juga tarawih, seperti mana Quran dan juga Ramadan? Mungkin Ustaz boleh kupas bagi persoalan yang pertama. Tafadhal. Ada berapa soalan semua, Fakrul? Semuanya ada 3 soalan, Ustaz. 3 soalan. Ya, Ustaz. Dan kita ada bawah 1 jam kan? Betul, Ustaz. Okey, soalannya tadi berbunyi signifikan Ya, betul, Ramadan Ustaz dengan Quran. Bagaimana pula signifikan Ramadan dengan tarawih? Ya, betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Okey. Apa yang saya faham, tarawih adalah sunnah Nabi SAW. Nabi mengerjakan, ada satu hadis di mana Nabi mengerjakan tarawih di masjid, menghidupkan malam Ramadan. Pada malam pertama Nabi bersolat di Masjid Nabawi. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Nabi tidak pun menyuruh. Malam yang kedua Nabi melakukan sekali lagi. Kemudian semakin ramai para sahabat yang datang sebab mereka baru melihat bagaimana Nabi menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Dengan ibadah solat qiyam ataupun solat tarawih. Dan malam ketiga pun Nabi meneruskan dengan jumlah para sahabat lebih ramai. Tiba-tiba didapati pada malam keempat, para sahabat yang semakin ramai, Fakrul terkejut Nabi tak datang ke masjid. Malam keempat Nabi tak ada. Sudah Nabi gimana? Kita makin ramai malam ni, tapi Nabi tak ada. Jadi para sahabat diberitahu, para sahabat bertanya dan diberitahu oleh Nabi SAW, aku tak nak umat ni melihat tarawih ini fardu. Sebab itu Nabi mengerjakan di rumah pada malam keempat dan seterusnya. Supaya umat tidak salah faham. Yang aku, ini Nabi tak katalah, tetapi kita fahami maksud hadis berkenaan adalah Nabi tidak mahu umatnya menganggap tarawih ini fardu. Sebab kita kena faham Nabi SAW semasa 2 hijrah, 3 hijrah, awal-awal Ramadan difardukan dengan Al-Quran, diumumkan, diturunkan. Nabi meyakini, bukan Nabi meyakini, Nabi tak tahu Quran dah selesai turun ke belum. Yang Nabi risau, takut Quran turun, tegur Nabi sebab macam nak bawa tarawih ni fardu. Kerisauan Nabi SAW sebab Nabi pernah ditegur Fakrul hanya kerana mengharamkan perkara yang dihalalkan. Nabi risau kalau Nabi menyuruh perkara yang tidak difardukan. Tindak tanduk Nabi adalah hujah kepada umat. Tindak tanduk Nabi adalah syarak. Jadi Nabi
kerana rahmat kepada umat, Nabi sangat pengasih kepada umatnya, Nabi tak nak orang salah faham yang Nabi bangun malam, Nabi mengerjakan tarawih ataupun solat qiyam di masjid adalah fardu. That's why malam keempat Nabi SAW mengerjakan di rumah. Lalu begitulah ya yang berlalu sehinggalah Nabi wafat. Fakru ya, Nabi wafat. Maka para sahabat memahami bila Nabi wafat, tidak ada sebarang ayat Quran turun sebelum Nabi wafat yang memfardukan solat tarawih. Maka dengan asas itu, ya dengan asas tarawih ni tidak fardu, dia adalah pilihan, ia adalah sunnah Nabi. Ya, tetapi Nabi tidak meneruskan sunnah berkenaan di masjid untuk mengelakkan salah faham. Maka Nabi bila wafat, maka jelas tidak ada sebarang ayat yang memberikan indikator kepada fardu. Maka semua umat Nabi, iaitu para sahabat fahami yang tarawih ni tak wajib. Tak wajib. Ia boleh dikerjakan, ya. Ia boleh untuk tidak dikerjakan bergantung kepada iman masing-masing yang benar-benar berpegang teguh dengan hadis yang dibacakan Fakrul tadi, mangqama Ramadana, bukan setakat tahajud, ya, mangqama itu termasuk tarawih. Yang menghidupkan, yang membangunkan. Sebab tarawih adalah waktu kita paling banyak berdiri. Rukun paling banyak berlaku dalam tarawih 8 atau 10 atau 20 rakaat adalah rukun apa? Rukun qama, rukun qiyam. Jadi pilihan di tangan kamu, ya, bergantung pada iman masing-masing. Tetapi datang Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua radhiyallahu anhu. Beliau melihat umat Islam tak ada masalah dah memahami. Tak ada masalah memahami yang tarawih ni tak wajib. Tetapi jadi masalah bila Umar mendapati dalam masjid ada 2-3 kumpulan buat tarawih. Satu buat dengan 2 orang makmum, satu buat dengan 3 makmum. Apa jadi lagu ni? Ya. Maka beliau berijtihad, ya, untuk kita satukan dalam satu jamaah. Tak ada makna buat bersepah-bersepah begini. Lalu Umar ini, ya, radhiyallahu anhu, menghidupkan semula sunnah. Kerana sudah tidak ada mani'. Mani' ni apa ya, Fakru? Penghalang. Sebab antara penghalang dulu adalah kebimbangan umat faham yang ni akan jadi, ya, solat yang ke-6 pula. Seolah-olah solat fardu yang ke-6 dengan beberapa rakaat. Padahal tidak. Ya. Jadi bermulanya tarawih ini begitu. Tetapi ayuh, ya, saya seru kepada kita semua agar nampak tarawih yang Nabi lakukan atau solat qiyam yang Nabi lakukan ini adalah sebenarnya Nabi sedang menunjukkan, ya, tafsiran suratul Baqarah ayat 185. Ayat 185 semua kita sedia maklum Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bayinat dan furqan. Barang siapa, ya, sehinggalah ke akhir ayat. Ke akhir ayat, akhir hayat pula dah. Ke akhir ayat. Jadi Quran turun dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai bayinat, sebagai furqan. Lagu mana kita nak membumikan ayat ni? Maka sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik mufassir Quran, tidak ada yang paling baik dalam perkataan dan tindak tanduknya menerangkan makna ayat melainkan Nabi. Maka Nabi menghuraikan ayat berkenaan seperti perkataan mangqama Ramadana dan seperti perbuatan tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di masjid atau di rumah. So Nabi melakukan tarawih untuk menunjukkan dan mengajar kita semua macam mana Nabi menghargai Quran yang diturun dalam bulan Ramadan. Sebab apa yang berlaku dalam tarawih bukan sekadar tarawih. Ya, maaf saya tegur, ya. Ramai kita menganggap tarawih itu adalah rakaat-rakaat tertentu, ya, berkesudahan dengan witir. Alhamdulillah, betul dah fiqh kita tu. Tetapi apa kita punya matlamat? Tindak tanduk Nabi adalah menghuraikan Quran. Dan saya percaya Nabi sedang menerangkan apa makna 185 Al-Baqarah. Iaitulah berdiri lebih lama, membacakan Al-Quran kepada dirinya dan kepada umat makmum di belakang. Al-Quran dengan perlahan-lahan dan lebih lama berdiri. Bukan isu lama berdiri, Fakru. Isunya adalah ayat-ayat yang pelbagai, surah-surah yang pelbagai, dinikmati pelbagai hidangan. Makmum di belakang merasakan kenikmatan Al-Quran. That is the objective Ramadan dan Tarawih.
Jadi kena jadi orang yang tak pisah antara Quran, hadis, sirah. Ya, Quran, hadis, sirah. Sirah kata ya Nabi, bukan sirah lah, sunnah kata, hadis kata Nabi melakukan tarawih. Ya. Dan Quran kata Quran turun dalam bulan Ramadan. Sebab dalam Quran tak ada ayat tarawih. Dalam Quran tak ada dalil-dalil menunjukkan secara direct ya keperluan untuk ya tarawih dalam bulan Ramadan. Tetapi satu-satunya ayat pasal Ramadan, Nabi menunjukkan dalam hidup. Maka baginda sedang menghuraikan macam mana nak tadabbur ayat tu. Iaitulah dalam bentuk tarawih. Jadi saya rasa signifikannya di situ, Fakrul. Wallahu'alam. Okay, baik, jawapan yang sangat baik pada Ustaz. Macam boleh faham tak? Kita, boleh faham tak, Fakrul? so, Ketinggi sangat bahasa saya. Agak tinggi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh rangkumkan satu perkataan Ustaz. Bantu saya duduk kat bumi ni, bukan kat satelit mana ni. Tak apa. Kamu kalau kamu tak clear, tak apa, kamu bagi tahu balik, saya rephrase balik dia punya point dia. Tak apalah, itu di kesimpulan nantilah. Kesimpulan. Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz telah menjawab pada persoalan yang pertama berkenaan apa signifikasi tarawih dan Ramadan itu sendiri. Yang mana matlamat tarawih itu seperti apa yang telah dihuraikan oleh Ustaz tadi, signifikasinya adalah supaya kita lebih menghayati pembacaan Quran yang kita baca. Sebab tu ada para ulama menyebut antara lain kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab dia telah memerintahkan untuk diadakan pilihan option untuk tarawih pada 20 rakaat supaya sebab ada dalam kalangan para jemaah ni kadang-kadang mereka tak baca panjang. Jadi supaya bilangan 20 rakaat tu, bila mana bilangan rakaat yang panjang, mereka boleh membaca banyak Quran walaupun mereka membaca pendek. Berbanding semasa zaman Nabi. Zaman Nabi solat tarawih 8 rakaat, tapi Nabi baca 1 rakaat panjang. Surah yang begitu panjang. Jadi matlamatnya adalah supaya kita sebenarnya, tarawih ini supaya kita lebih menghayati pembacaan Quran. Supaya kita lebih menjiwai apa yang kita baca dan apa yang kita dengar daripada imam bacakan semasa solat tarawih. Jadi itu signifikasi yang dapat saya simpulkan daripada apa yang Ustaz telah jawab pada soalan yang pertama. Jadi Ustaz, kita pergi kepada soalan yang kedua. Tapi sebenarnya Ustaz ada beberapa soalan. Ada beberapa soalan kita simpan untuk di hujung nanti, boleh Ustaz? Soalan simpanan? Soalan daripada penonton Ustaz. Okey. Boleh insyaAllah. Boleh? Kalau boleh raihkan dulu, akan... tak apa. Soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang bertanya kalau berkaitan topik lah. Dan saya ada kemampuan nak jawab lah. Kalau ada lah, kita boleh raih satu yang kita kembali pada soalan urus dia. Okey, baik Ustaz. Saya ambil satu soalan daripada Ang Anrodsi. Silakan kalau ada. Soalannya adalah, betul ke zaman Nabi nama solat tarawih ini belum ada Ustaz? Betul ke zaman Nabi nama tarawih dah ada zaman Nabi ataupun belum? Betul, itu soalan dia? Ya, betul Ustaz. Saya tak tahu, minta maaf, wallahu a'lam. Tarawih ni mula daripada zaman mana? Ya, tetapi apa yang saya belajar, ya, tarawih adalah, nama tarawih adalah kerana amalan para sahabat, iaitulah solat 4 and then rehat. Solat 4 and then rehat. Itu yang menyebabkan solat sunat ini berbeza daripada solat-solat sunat yang lain. Apa yang saya belajar adalah amalan para sahabat. Tak tahulah adakah tarawih ini sudah dinamakan oleh Nabi atau dinamakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang tu saya minta maaf, saya tak tahu. Tetapi yang pasti saya belajarlah. Kerana sikap para sahabat yang berehat seketika, ia tidak mahu gopoh menyempurnakan tarawih 8 atau 20. Contoh ya, lepas selesai 4 rakaat, ada para sahabat yang duduk di Mekah ya, akan pergi tawaf terlebih dahulu. Itu aktiviti dia orang nak berehat, nak bagi release dulu sekejap barangkali. And then bila kembali kepada kedudukan mereka solat, mereka meneruskan semula lagi 4 rakaat. And then tawaf semula. Nak katanya tidak bergegas, kita pukul 9.30 beda tarawih, dulu-dulu belum tentu. Kan? Jadi saya memahami begitu asal usul perkataan tarawih yang bermakna kerehatan. Solat yang mana ia ada waktu berehat seketika.
Mana siapa yang starting perkataan tarawih, minta maaf saya tak tahu. Kena tanya asatizah yang lain ni, minta maaf Okey, Baik. kembali kepada Baik, soalan Ustaz. barangkali Fagro. Okey, baik, kita pergi kepada soalan selanjutnya, iaitu soalannya adalah berkenaan KPI. Kita kalau melakukan sesuatu ni Ustaz, KPI contoh ke kalau kita buat PKP? sesuatu perkara, kita mesti nak kita ada penadunya. KPI, kayu ukur. Okey. Jadi soalan adalah, apakah kayu ukur apabila kita melakukan tarawih? Seperti mana kalau kita lihat, kalau dalam surah Al-Baqarah, dalam surah yang sama juga, dalam ayat yang sama, ayat 185, Allah menggariskan iaitu KPI kita baca Quran ni adalah supaya kita mendapat, supaya menjadi petunjuk, rangkaian petunjuk dan juga menjadi pemisah. Jadi mungkin soal adalah, apakah kayu ukur bila mana kita melakukan tarawih? Kayu ukur apabila kita melakukan tarawih. Itu soalannya Ustaz. Apakah kayu ukur kejayaan melakukan tarawih? Itu soalan dia. Ya Ustaz, betul. Sebab kayu ukur ni maksudnya kita nak bagi markah lah. Berjaya ke gagal tarawih betul, aku Ustaz. Ini soalan mencabar. Sebab bila sebut kayu ukur, kita boleh ukur secara kualitatif dan kuantitatif. Fakru nak nilai sesuatu ibadat secara kuantitatif. Ya, maka dalam hal ini fiqh main peranan lah. Contoh, ya, tarawih ini mestilah contoh, saya tak ada ilmu sangat tentang hal ini. Jadi barangkali kalau kita nak meletakkan kayu ukur kuantitatif, kuantiti, ya, adakah tarawih berkenaan sudah dilaku kalapan, kan? Ataupun tidak berlaku lapan. Jadi dalam hal-hal begini saya mohon maaf, saya tak boleh komen. Kalau kayu ukur itu adalah kayu ukur kuantitatif, ya, kuantiti itu betul ke tak betul, ya. Tetapi apa yang saya percaya, ibadah ni kalau kita nak bagi markah KPI, berjaya capai ke tak berjaya capai, bagi saya kita kena tahu objektif, ya, bukan sekadar proses ia dilakukan, tetapi objektif ia dilakukan. Maka tarawih ini kita lakukan, objektifnya adalah agar Al-Quran dapat dibaca dan Al-Quran dapat dihayati, ya. Dan kalau kita bersetuju dengan dua kayu ukur berkenaan, Al-Quran dibaca, mana tarawih yang Quran tidak dibaca, mana sahnya, kan? Jadi sekurang-kurangnya suratul Fatihah lah. Sekurang-kurangnya suratul Fatihah. Tetapi kayu ukur yang kedua adalah Al-Quran itu difahami. Al-Quran itu difahami. Bagi saya lah, ini satu kayu ukur, ini pendapat saya. Iaitulah Al-Quran yang akan dibacakan itu barangkali satu helai atau lebih daripada satu helai. Tetapi kayu ukur kejayaan tarawih bagi saya adalah bukan sekadar imam dapat baca banyak, tetapi ada satu dua ayat yang boleh difahami. Katakan 8 rakaat kita lakukan, tetapi sekurang-kurangnya ada satu dua ayat yang imam dan makmum boleh faham dan menghayati. Maka dalam hal ni susah kita nak ukur. Sebab kita bukan boleh edar borang pun untuk masing-masing membuat feedback form setakat mana pemahaman anda pada bacaan imam tadi. Tetapi sebab itulah kita buat tazkirah. Sebab itu kita buat tazkirah nak bagi faham. Ya, tazkirah ni tidak semestinya setiap kali habis 2 rakaat ataupun setiap kali 4 rakaat. Tazkirah itu sendiri pun bukan satu perkara yang fardu, tetapi nak capai maqasid tadi tu. Nak capai objektif, imam dan makmum boleh faham Al-Quran yang dibaca. Sebab kita berehat seketika. Apa makna berehat? Takkan sambil-sambil tengok TV. Antara 4 rakaat dengan 4 rakaat tu, kita layan phone. Tak, bukan itu maksud berehat. Berehat di sini adalah meraih kekuatan untuk kembali menunaikan tarawih. Dan bukan sebaliknya, semakin imam tu nak lanjutkan tarawih rakaat seterusnya, kita makin lemah motivasi. Maka hendaklah berlaku sesuatu gap antara rakaat berkenaan, sama ada mengulas ayat yang telah dibaca atau mengulas ayat yang bakal dibaca. Maka bagi saya ni kayu ukur penting.
Tetapi saya tegaskan, ini hanya cadangan. Ini hanya cadangan kepada diri saya, kepada kita semua. Tetapi bukanlah sesuatu yang mesti dikuatkuasakan, sesuatu yang boleh dijadikan kayu ukur kepada surau masjid andai kata PKP nanti diangkat, PKP nanti dah tak ada. Sebab kalau kita nak datangkan kayu ukur kepada surau dan masjid, siapa? Kita siapa? Saya kan jadi berkonflik ke apa benda nanti. Jadi dalam hal kayu ukur dari sudut kuantitatif, berapa surah kena baca, berapa muka surat kena baca, berapa rakaat, yang ni kena rujuk fiqh lah. Ya, supaya sah tak sah tu ya kita berdasarkan ilmu fiqh. Tetapi dalam hal kualitatif ya, maka kita siapa nak judge orang yang kamu punya solat ni diterima, solat tarawih kamu ni tak diterima, maka sekurang-kurangnya kayu ukur tu untuk kita. Kayu ukur tu untuk kita. Apa kayu ukur kita? Aku dapat baca Quran ataupun dengar Quran dan aku dapat memahami Quran yang diperdengarkan. Ya, saya rasa itulah kayu ukur yang paling asas untuk kita beranggapan mudah-mudahan saya sudah melakukan tarawih yang Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan. Fakrul, are you okay? Boleh dengar? Sekali lagi boleh dengar? Assalamualaikum, Fakrul. Fakrul boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Ke suara Fakrul yang tidak boleh didengari? Tak dengar dua-dua ke macam mana? Tolong komen sepatah rakan-rakan di IG. Fakrul hilang. Jadi tolong lancarkan misi mencari Fakrul. Kita punya moderator. Ya, Fakrul tidak didengari. Ada sesuatu telah berlaku kepada beliau. Okeylah. Kita tunggu Fakrul kembali. Sambil-sambil tu saya layan soalan kot. Kita tunggu Fakrul kembali. Fakrul. Suara tak ada. Barangkali berpuasa ya. Nadartu lirrahmani sawma ya. Apa cara nak tingkatkan kekuatan yang betul? Ini dah sesi kedua saya kudeta moderator. Kali kedua saya ambil alih moderator. Bila moderator putus selang. Minta maaf banyak-banyaklah pada moderator dan penganjur. Tapi yang lalang masa terlapang ni, saya raikan apa cara nak tingkatkan kekuatan yang betul. Macam mana nak tingkatkan kekuatan antara 4 rakaat tu Ustaz? Aina nadhirah. Kalau saya dengan keluarga ni, kita akan bagi tahu ayat mana kita nak baca for the next 4 rakaat. Yang abang akan baca pada yang Fatihah semua, cerita Nabi Musa. Rakaat pertama, rakaat kedua cerita Nabi Musa dalam babak seterusnya. Okey. Dan saya suruh Fatihah anak saya tu baca terjemahan. Sebab saya nak baca ayat tu kejap lagi. Dan berbincang dengan isteri. Ada soalan tak kepada isteri kita tanya. Isteri ada soalan, saya ada soalan, kita bincang. Poin saya adalah untuk mendapat kekuatan bagi bangun bagi another 4 rakaat, tolong bincang ayat apa nak baca. Tolong bincang ayat apa nak baca dan jangan jadi orang yang kalau dah tahu tak ada ilmu, maka buat huraian sendiri. Ambil phone, tengok englishtafsir.com ataupun dah ready dah. Aplikasi ada tafsir Ibnu Katsir, baca sikit kalau ayat-ayat yang membabitkan tak berapa jelas. Khususnya ayat-ayat hukum. Kan? Macam saya ada ingat lagi. Ya, surah Nisa ya, penuh dengan ayat-ayat yang memerlukan pada pencerahan para ulama. Sampai saya masih ingat, 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat kedua ada setengah jam gap sebab kita orang ada konflik. Ya, kita nak selesaikan apa sebenarnya maksud ayat ni. Jadi terpaksa hang lama. Tetapi tak apa, semata-mata nak dapatkan kemanisan untuk rakaat kejap lagi bila imam baca ayat mengenai isteri nusyus, ada dibolehkan tanpa semua, makmum kat belakang tak salah faham dah. Macam tu. Sebab setengah jam tu proses tu dah lalu. Fakrul, boleh kembali? Okey, sorry terlepas pandang.
Okey. Okey, ada lagi yang lain-lain. Okey, Fakrul, tolong Ada lagi. kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey dah? Ujian Ustaz. Okey dah Ustaz. Alhamdulillah. Hujan Alhamdulillah. daripada langit. Allahu Akbar. Okey, Silakan, tadi silakan. Ustaz telah tadi Ustaz telah menjawab pada persoalan yang kedua, iaitu berkenaan apakah kayu ukur Tak bagi tahulah melakukan menjawab tarawih. ke tidak. Mungkin Ustaz Sembang-sembang boleh je bagi lah. boleh Ustaz sembang Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi kesimpulan Ustaz daripada kayu Weh, ukur tadi Ustaz. kesimpulan Sebab dah. itu terkeluar tadi Ustaz. Tak kesimpulan. Tak, tadi soalan kedua saya ni, Ustaz. meraihkan soalan. Ada satu soalan daripada rakan kita tadi. Saya dah jawab soalan Okey, tu lah. Macam mana nak dapat kekuatan untuk bangun lagi 4 rakaat. Barangkali imam kat rumah tu adalah yang buat 20. Jadi tahniah lah kepada anak kita yang barangkali tahfiz, duduk kat rumah, dia buat 20. Jadi makmum kat belakang ni memerlukan kekuatan untuk bangun lagi 4. Jadi itu saranan saya tadilah, do something, membabitkan intellectual discourse. Bincang sembang tafsir, and then bangun untuk 4 rakaat untuk dibaca ayat yang kita bincang tadi tu. Okey, silakan. Kalau ada soalan daripada rakan-rakan penonton ataupun daripada urus dia. Saya meraihkan persoalan. Sekejap, kalau saya boleh tanya Fakrul, ini persatuan apa sebenarnya? Boleh kongsikan? Boleh. Jadi Nastia ni Ustaz, ada satu... Nastia ni persatuan apa kalau tidak keberatan? NGO atau bagaimana? NGO Ustaz. NGO. Nastia ni NGO. NGO satu pertubuhan, nama dia adalah National Intellect Society. Yang mana dia satu pertubuhan dakwah sebenarnya Ustaz. NGO dakwah. Di mana base-nya? Base-nya di Bangi Ustaz. Oh, bukan di mana-mana kampus universiti? Nastia ni dah ada dekat beberapa universiti. Contohnya kita Nastia ni pun ada negeri Ustaz. Ada persatuan negerinya. Contoh ada dekat Selangor ada, dekat Pahang ada, dekat Pening. So dia punya fokus ni Ustaz, fokusnya lebih kepada pengkaderan anak muda, membina anak muda yang beridealisme dakwah Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah, barakallahu fikum, insya-Allah. Itu secara mudah lah Ustaz, secara mudah. Tak apa. Boleh kenal, masya-Allah. Silakan kalau ada soalan lagi daripada rakan-rakan ataupun daripada moderator. Saya meraihkan soalan daripada penonton, iaitu Ustaz, mana lebih baik sama ada baca Quran dengan laju tanpa tadabbur ayat, atau nak cepat khatam Quran, atau baca lambat untuk tadabbur ayat tanpa mengejar untuk khatam Al-Quran? Soalan dia ini dalam tarawih ke atau di luar tarawih ni? Syazana Yusof Syazana Yusof. Agak-agaknya soalan ini dalam tarawih atau di luar tarawih? Ataupun kedua-duanya sekali? Syazana Yusof. Tak apa, kita dalam... Tak apa. Kita anggap Ramadan itu sendirilah. Kita nak baca banyak Quran atau kita nak baca 1-2 ayat Quran tetapi proses menghayati itu lebih banyak. Saya terus terang, saya agak lemah dalam hal 1 juzuk 1 hari. Saya sendiri memang tak mampu nak kejar. Tetapi itu tidak sedikit pun meremehkan fadilat membaca Al-Quran 1 juzuk 1 hari dalam bulan Ramadan, kerana telah menjadi satu tradisi para ulama salaf. Di dalam bulan Ramadan, mereka sangat membaca Al-Quran dengan banyak, tidak sebanyak di luar daripada bulan Ramadan. Dan para ulama kita di zaman-zaman salaf dahulu, khususnya pada zaman sahabat, murid-murid kepada para sahabat, aktiviti lain mereka tidak lakukan melainkan aktiviti Al-Quran dan membelik tafsir Al-Quran. Yang lain-lain tu mereka postpone kepada luar Ramadan. Nak katanya diberikan masa sepenuhnya kepada tadabbur Al-Quran, tilawatul Quran. Jadi mengambil kira sikap ini, maka kita kita follow. Sebab itulah adanya amalan agar kita cuba sedaya upaya membanyakkan membaca Al-Quran, kerana adanya ganjaran pada 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kepada rakan-rakan yang tak nak melakukan tadabbur ataupun membelik tafsiran, sekadar nak membaca 1 juzuk 1 hari, nak merebut sebanyaknya pahala,
silakan. Allah Ta'ala bagi barakah kepada anda dan kepada kita semua. Adapun mereka yang tidak mampu untuk membanyakkan membaca dan lebih menekankan bagaimana Al-Quran boleh memberi peringatan dan kesan pada hati saya dan kepada anda pun, ya, pilihan yang bijak. Sebab Al-Quran, ya, sangat banyak daripada kaum salaf dahulu, yakni para sahabat, ya, bahkan Al-Quran sendiri menegaskan, bukan sekali, bukan 2 kali, 4 kali perkataan tadabbur di dalam Al-Quran. Jadi kalau bukan dalam bulan Ramadan, sebab bulan-bulan lain kita sibuk dengan kerja dah, maka bulan mana kita nak ambil kesempatan untuk mendengar ustaz-ustaz ceramah pasal tafsir ataupun membelik tafsir? Ya, kalau boleh dua-dua sekali, Fakrul. Kalau boleh dua-dua sekali. Cumanya, jangan jadi orang bersalah tak boleh habis juzuk 9 pada 9 Ramadan. Jangan jadi orang bersalah. Ya, sehingga putus asa terus dan meninggalkan Quran. Give up aku punya ni. Sebab orang lain dah update WhatsApp group masing-masing dan juzuk 9. Jadi bagi kita jangan rasa bersalah. Bagi saya, cuba target 3-4 muka surat ataupun lebih daripada itu. Pada masa yang sama, kena ada usaha yang serius. Memilih 1-2 ayat yang boleh menjadi kekuatan, boleh jadi motivasi. Sebab ini bukan kalam makhluk. Ini bicara Tuhan kepada kita yang Dia cipta. Saya ambil kesempatan ini membaca satu hadis yang berstatus hasan, ya, dalam rekod At-Tabrani, di mana sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul daripada umatku nanti mereka yang meminum Al-Quran seperti mereka meminum susu. Apa maksud minum susu, Fakrul? Orang yang memerah susu lalu terus minum, melewati halqumnya, terus masuk ke dalam perut. Maknanya berlaku air susu itu mengalir, lalu kok lidah diorang masuk ke leher diorang, halqum diorang dengan pantas. Seolah-olah begitu. Maka kata para ulama kita, ini adalah tamthil. Ini adalah hadis yang memberikan perumpamaan mereka yang membaca dengan lisan mereka, ya, tanpa tadabbur makna. Mereka membaca hanya dengan lisan-lisan mereka tanpa tadabbur makna. Mereka tidak membaca Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala perintah, iaitu tartil. Tartil ni maksudnya memberikan hak kepada setiap huruf dan kalimah. Membaca dengan perlahan-lahan. Tapi tidaklah perlahan sangat. Tetapi menunaikan hak kepada setiap kalimah. Itu nombor 1 maksud tartil. Membaca dengan perlahan-lahan. Setiap hak ditunaikan, setiap huruf ditunaikan hak. Adapun yang kedua, kata para ulama kita, hadis ini mengajar kita, mereka yang membaca pantas tetapi tidak memerhatikan pengajaran daripada ayat. Tadi hukum-hukum tajwid tidak diperhatikan, dilanggar begitu saja. Yang kedua, tidak diperhatikan apa yang Allah Ta'ala nak cakap pada kita. Semoga kita dijadikan Allah salah seorang daripada 2 golongan ini. Dan tidak saling mencemuh antara satu sama lain. Sebab saya tengok macam ada cemuh-mencemuh pula dah. Padahal ini bukan akhlak orang yang baca Quran. Dan ini bukan akhlak orang yang tadabbur Quran. Orang yang tadabbur Quran tak akan cemuh orang baca Quran. Orang baca Quran dengan banyak, dia tak akan cemuh orang yang tadabbur Quran. Dua-duanya golongan terpuji. Dua-duanya golongan yang terpuji. Jadi, kita ambil sikap. Kita ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Jadi kalau kita rasa kita lemah nak baca banyak, tajwid pun tunggal langgang, maka fokus pada aktiviti tadabbur. Ya, insya-Allah. Wallahu alam, kepada yang bertanya tadilah. Okay, baik. Silakan. Terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Jadi kesimpulan daripada jawapan persoalan tadi adalah kenali diri sendiri dan pilihlah yang mana yang bersesuaian dengan diri kita. Jangan kita rasa terbeban sebab orang tu dapat buat keduanya, maka kita pun merasakan bahawa kita pun kena buat dua-dua. So kenali diri Fakrul macam mana? Fakrul sendiri macam mana? Fakrul dapat juzuk 9 atau macam mana? Dah sampai juzuk 9, alhamdulillah, atau bagaimana? Saya juzuk 7. Tapi saya sikit Ustaz, sebab saya punya fokus, saya kena mengulang juga Ustaz.
saya kena mengulang dan juga melakukan pembacaan. Jadi saya tak mengikut sangat apa trend orang sekarang. Maksudnya kalau saya punya fokus Ustaz, malam saya untuk mengulang, waktu siang tu untuk saya membaca Al-Quran. Ada masa saya tadabbur 2-3 ayat, insya-Allah. Bagus, barakallahu fik. Satu teladan yang baik daripada Fakrul kepada rakan-rakan semua. Isteri saya lagi hebat mazhab dia. Ustaz, ada satu lagi. Ada soalan dah, baru nak share. Tak apa, share dulu Ustaz. Silakan. Tak apa. Ustaz, share dulu Ustaz. Saya belajar sesuatu lah daripada isteri. Pertama tidak terikat dengan juzuk lah. Beliau membaca Al-Quran sebagaimana dia membaca Al-Quran sebelum Ramadan Al-Mubarak, di mana ia adalah susulan daripada awal Ramadan lepas, awal Ramadan 2 tahun lepas, iaitulah maksudnya tak terikat dengan juzuk. Yang penting berjalan dari satu halaman ke satu halaman. Biasanya Ramadan kita start daripada suratul Fatihah dan Baqarah kan. Tetapi saya belajar sesuatu lah daripada isteri. Dia starting dengan Al-Isra, Al-Kahfi. Sebab apa? Sebab saya Sya'ban itu sampai dekat Al-Isra bang. Jadi Ramadan ni kenapa nak tukar, nak mula daripada awal pula? Sambungkan saja. Nak katanya jangan rigid. Nak katanya jangan sampai kita buat orang lain buat. Kita tak faham kenapa kita buat. Hanya kerana orang lain buat. So kena ada pendirian, kena ada idealisme ya. Betul Ustaz. Okey, silakan. Fakrul. Teladan yang baik Ustaz. Tergigit mulut lagi. Banyak sangat kejadian macam ni berlaku. Tak apa Ustaz. Satu lagi persoalan daripada penonton, iaitu Ustaz, bagaimana kita nak didik anak-anak kita baca Al-Quran umur 2 tahun. Soalan pertama parenting, sekali, soalan parenting daripada saudara Farid Noh, soalan yang bagus sebenarnya. Pertama, perlukah? Itu soalan nombor 1. Sebelum bagaimana ya, perlukah anak 2 tahun dah boleh baca Quran? Mari kita definisikan elok-elok soalan tersebut. Saya sangat seronok soalan begini, dia bawa kita pada perbincangan. Sebab ini isu parenting. Kita memerlukan bukan hanya keinginan mak ayah nak tengok anak hafal Quran, tetapi kita kena mengetuk pintu psikologis. Kita kena mengetuk pintu pakar-pakar yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada mereka tentang tahap fikiran, brain, otak anak-anak. Saya rasa kalau anak 2 tahun boleh baca Quran, ini aneh. Ya, ini aneh. Sangat rare. Barangkali kita pernah menyaksikan pengalaman-pengalaman kanak-kanak ya, yang terlalu kerdil, 2 tahun sudah boleh baca Quran. Tetapi nasihat saya, jangan mangsakan anak-anak dengan kerahan agar 2 tahun dah boleh baca Quran. Sebab definisi kita adalah baca. Saya kurang setuju baca umur 2 tahun, maafkan saya. Tetapi saya yakin yang bertanya barangkali berniat, bermaksud bagaimana nak dedahkan Quran pada anak 2 tahun. Yang macam mana nak dedahkan Quran, maka saya sangat yakin di zaman teknologi, ya, kita ada pelbagai kaedah untuk anak 2 tahun, ya, seronok tengok TV yang penuh dengan adegan-adegan alam sekeliling, laut, darat, hujan. Tetapi rupa-rupanya sebenarnya, ya, video dekat YouTube yang kita paparkan berkenaan adalah surah Ar-Rahman, suratul Rahman. Jadi anak kita, bila dia dah boleh bagi perhatian kepada TV, ini contoh saja ya, visual, sebab ada satu video dekat YouTube tu, suratul Rahman, di mana sangat bagus. Dia paparkan ayat tu, dan macam mana scene belakang tu boleh menunjukkan hin-hin maksud ayat tu. Contohnya, Allah tatghaw fil mizan. Mizan, lalu belakang tu ada gambar orang tengah berniaga. Jangan melampau batas dalam timbang ni. Ya. Jadi anak suka tengok visual, tetapi pada masa yang sama mereka sedang terpikat dengan bacaan Quran. So ini cara nak jinakkan anak-anak dengan Quran. Soal bila anak boleh baca Quran, kita nak anak
tahun bila boleh baca Quran. Yang ni ya, sekali lagi ukur baju di badan sendiri. Ya, ayah ibu kena benar-benar meneliti ya sejauh mana kemampuan anak, ya, kerana ini sangat memerlukan kepada pelbagai faktor. Ya, pelbagai faktor. Ya, anak tu dihantar ke sekolah yang macam mana? Anak tu berkawan dengan siapa? Dan mak ayah dua-dua bekerja ke? Atau salah seorang boleh memberikan perhatian lebih kepada anak? Semua faktor-faktor ni mesti dipertimbang. Consider all factor. And then kita boleh determine. 8 tahun dah boleh baca Quran. 6 tahun dah boleh baca Quran. Jadi jangan terlalu cepat nak ikut orang. Ataupun jangan terlalu cepat terpengaruh dengan pelbagai modul-modul yang mengatakan umur setahun boleh baca Quran. Bagaimana anda boleh membuat anak anda boleh baca Quran pada umur 2 tahun? Ya, kita boleh melihat modul berkenaan, tetapi pada masa yang sama, jangan mangsakan anak-anak dengan perkara yang belum utama kepada dia. Perkara itu belum utama kepadanya. Ya, perkara yang lebih utama sebelum anak boleh baca Quran adalah dia boleh kenal Tuhan dia. Dia boleh kenal Tuhannya. Dan untuk anak kenal Tuhan, bukan dengan baca Quran dulu. Kita kena ambil ajaran Quran dan jelmakan pada anak umur 2 tahun, 3 tahun dengan kreatif. Dengan kreatif. Jangan terlalu tekstual. Nak anak kenal Tuhan, ni surahnya. Ya, so anak kena boleh baca. Boleh baca dengan boleh faham satu benda berbeza. So, cara ayah nak bagi faham anak tentang apa yang disebut dalam suratul Ikhlas. Sebelum anak boleh baca suratul Ikhlas, nak anak boleh faham tentang Tuhan ini, tidak dilahirkan, tidak boleh melahirkan, ayah kena kreatif. Ayah kena kreatif. Macam mana anak-anak ni boleh faham? Ya, bagi saya lah, ya, faham itu nombor 1, boleh baca nombor 2. Ya, untuk anak-anak kita yang masih kecil. InsyaAllah lah, wallahu a'lam. Ya. Ya, Fakrul, wallahu a'lam. Itu saja pandangan saya. Rakan-rakan boleh dengar suara saya atau suara Fakrul? Fakrul, saya tidak mendengar anda. Fakrul, okey, ada soalan Fakrul. Sambil saya harap moderator dapat atasi masalah beliau. Ada rancangan untuk terjemahkan buku-buku Syekh Salah. Untuk makluman, saudara yang bertanya, saudara Izzat yang bertanya, Syabab ke apa nama penerbit, publisher, rakan saya di Terengganu ada membangunkan buku-buku yang sesuai untuk kanak-kanak, dan ia rupa-rupanya adalah idea-idea yang sudah diutarakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadi. Ya, Allahu Akbar. Saya minta maaf, nanti saya upload gambar buku berkenaan di IG saya. Yang rakan-rakan boleh berhubung dengan pihak mereka. Sangat bagus untuk didedahkan karya-karya begitu kepada anak-anak kecil kita. Ya, bagus sebelum diorang boleh baca Quran. Ya. Okey, ada lagi? Okey, suara ustaz boleh dengar, mujur lah. Okey. Okey, Fakrul cuba ni cuba atasi masalah beliau tak berapa dengan kita ni. Okey, kalau saya ada ruang lagi saya cuba raikan soalan-soalan lain. Okey. Okey. Ustaz boleh daripada nadrah ayat, saya tak tahu lah, minta maaf kalau salah baca nama anda ya. Ustaz boleh atau tidak saya baca Quran ikut surah yang saya nak baca pada hari itu, tak nak ikut turutan? Okey, boleh. Boleh untuk anda. Pertama sekali, anda kalau solat bersendirian lah. Tapi kalau bersolat imam, anda kena redha lah imam pilih surah mana. Jangan kudetakan imam pula. Boleh tak nak baca Quran ikut surah yang saya nak baca? Boleh baca. Mana-mana surah yang kita gemari. Yang penting, wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimis salata li dhikri. Jadikan solat yang kita kerjakan dan surah yang kita baca memberikan kita pengetahuan tentang apa yang Allah Ta'ala nak ingatkan saya. Apa yang Allah Ta'ala nak ingatkan saya. Kalau juzuk amma itu lebih selesa, juzuk amma. Ya, kalau tak banyak surah boleh hafal, ulang saja surah yang sama.
Ya, kalau ditanya tak ikut turutan mushaf pun tak apa. Ya, para ulama bahas panjang. Pertama, ulama-ulama kita kata tak boleh ya kita baca satu surah tapi kita baca rakaat pertama ayat terakhir surah tu, rakaat kedua kita baca ya surah yang sama ayat awal. Tu tak boleh. Maka kalau kita pilih surah sama, kena tahu mana dulu ayat dia, mana ayat mula-mula, mana ayat kemudiannya. Ya. Jangan tunggang langgang dari sudut ayat, tetapi dari sudut surah, para ulama kita kata la ba'sa fi. Tak apa kalau anda baca Al-Kahfi dulu, ya. Kemudian anda baca surah Al-A'la contohnya, anda baca surah Al-Ghashiyah dulu rakaat pertama, anda rakaat kedua anda rasa nak baca cerita pemuda Al-Kahfi. Sedangkan dalam mushaf turutannya Kahfi dulu, baru Al-A'la. Tapi tak apa, boleh. Ya, ini saya sudah semak dalam perbincangan para ulama kita mengenai turutan mushaf. Walaupun lebih afdal kalau boleh, khususnya orang yang hafal Quran, yang nak pimpin keluarga dan dia tahu susunan ini, dia raikanlah turutan mushaf. Ya, wallahu a'lam. Okey, mudah-mudahan ya Fakrul. Okey, Fakrul hantar lagi request kita. Okey. Okey, kalau ada soalan lagi saya cuba tengok. Okey Fakrul. Kembali. Okay, dah kali kedua. Line okey tak sana? Guna wifi ke macam mana? Saya guna wifi. Tak apa. Kamu guna wifi ke guna data? Saya guna data. Guna data. Okey, mungkin line lah. It's okay. Kita teruskan saja insya-Allah. Tadi saya sempat layan satu soalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita pergi kepada soalan terakhir Ustaz. Boleh. Okey, baik, pada soalan yang ketiga, juga soalan terakhir, mungkin Ustaz boleh simpulkan sekali sepanjang kita punya perbincangan pada 3 soalan. Iaitu soalannya adalah berkenaan sekarang ni kita sedang menghadapi satu perintah kawanan pergerakan. Jadi kita sekarang ni sedang berkonflik dengan emosi. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak membina satu suasana yang tenang untuk melakukan tarawih di rumah dalam keadaan kita sedang berkonflik. Konflik kita disekat daripada kita keluar sewenang-wenangnya. Mungkin Ustaz boleh bantu untuk jawab soalan dan mungkin boleh terus kesimpulan. Bagaimana sebenarnya kita nak membina satu suasana tarawih yang kondusif dan seronok di rumah. Silakan Ustaz. Saya suka soalan ni. Apa yang saya boleh cakap hanyalah perkongsian pengalaman. Sebab saya seronok bila anak perempuan memilih untuk solat dan bukan dipaksa untuk solat. Ya, anak perempuan saya umur 9 tahun, ya. Bila dia disuruh baca terjemahan, dia dapat rasa dia dihargai, dia participate dalam proses learning. Dan ini barangkali hikmah PKP di mana kita solat dengan keluarga. So kita ada fokus, kita nak tarbiyah siapa. Ya, kita tak payah bercita-cita terlalu tinggi nak ubah Korea, nak ubah jamaah, nak ubah penduduk kampung di surau masjid. Sekarang fokus kepada generasi dari dalam rumahmu, acuan tanganmu sendiri. Dan anak-anak kita tak ada masalah, dia dah pasang dalam kepala ni, ini tarawih ni. Ya, diorang dah cawan kosongkan fikiran diorang. Ya. Jadi soalnya sekarang, hikmah yang pertama, anda boleh fokus kepada ya ahli keluarga anda untuk faham agama, faham Quran. Yang kedua, ya, hikmah PKP ni adalah kita boleh menentukan surah apa kita nak baca. Yang ni yang paling best, Fakrul. Kalau kita pergi surau masjid, kadang kita ada pemberontakan dalaman. Alamak, saya tak boleh faham lah apa imam ni baca sebab yelah dia ikut juzuk kan. Ataupun dia ikut skema yang dia telah tetapkan. Tapi di rumah kita fleksibel. Kita fleksibel dari sudut pendekatan, kita fleksibel dari sudut surah mana pilih. Sebab tu, kalau step saya lah, kalau ada manfaat boleh lakukan. Sebelum kita mulakan tarawih, hatta saya pun sebelum memulakan solat fardu isyak, saya bagi tahu dekat isteri dan anak-anak, rakaat pertama semayang tarawih, rakaat kedua semayang tarawih, kita akan pilih juzuk, tergigit lagi, minta maaf. Malam ni contohnya juzuk 10. Jadi, rakaat pertama, abang akan pilih 3 ayat
Rakaat kedua, abang akan pilih 3 ayat seterusnya. Ya, dalam juzuk tu kita pilih-pilih. Yang kita rasa ada peringatan, yang kita ada pengetahuan sedikit pasal tafsir ayat tu, ya, just petik. Petik ayat-ayat yang kita rasa kita boleh dapat kekuatan. Sebab kita nak baca 1 muka surat atau 2 muka surat dengan anak 2 orang kecil-kecil kat belakang tu, kita kena fikir panjang juga. Ya, jadi adalah lebih baik kualiti penghayatan anak dan kita dan isteri kita berbanding kuantiti ya yang kita baca. Simpanlah ayat-ayat yang banyak-banyak itu untuk tahajud malam nanti. Ya, letak Quran dekat depan tu dengan papan muzik tu, anda bacalah 1 muka surat. Ya, ataupun sekurang-kurangnya ya bagi lepas dulu yang anak tu boleh tahan. Anak barangkali boleh bertahan 4 rakaat. Kalau boleh tahan sampai 8 rakaat, alhamdulillah. Ya, kalau nak buat 20, anda bolehlah panjangkan bacaan anda. Sebab kita kalau boleh 2 dalam 1. Bukan sekadar sunnah tarawih kita lakukan, tetapi tarbiyah tu berlaku, Fakhru. Tarbiyah tu berlaku. Jadi sebelum kita baca ayat sekian-sekian pada tarawih yang bakal dikerjakan, kita jelaskan dulu kepada anak bini kita apa pengajaran ayat tu. Apa pengajaran ayat tu? For sure kita akan menikmati kemanisan tarawih bersama dengan keluarga. Ini saranan saya lah, insya-Allah. Wallahu alam. Ya. Okey Fakhru, itu saja daripada saya. Fakhru putus lagi. Jadi alam putus ni. Fakhru. Boleh baca surah lazim dalam tarawih? Ya, saya sangat sarankan kepada rakan-rakan yang barangkali tidak mampu menghafaz Al-Quran, maka pilih surah-surah lazim. Jangan rasa macam, alamak, macam rendah sangatlah martabat saya ni. Ya, imam kat masjid tahun lepas baca surah. No. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana yang boleh anda baca dengan mudah, bacalah dengan mudah. Yang penting penghayatan dan yang penting perbincangan sebelum tarawih tu berlaku. Peruntukkan 5-10 minit. Ya, 5-10 minit dengan ditemani air mineral sedikit ke, moreh sedikit ke. Ini yang dimaksudkan bagi saya lah istirahat. Iaitu menikmati hidangan daripada langit Al-Quran. Ya, soalan seterusnya, kenapa berbeza nombor surah dalam Quran dengan sejarah penurunan ayat? Ini kita bincang di masa yang lain ya. Di mana turun Quran pada Rasulullah SAW dengan Quran dalam mushaf ada beza. Ada beza. So penjelasan itu memerlukan masa dan bukan hasrat saya nak kupas di sini, insya-Allah. Ada 2 minit dia berbaki ni. Kalau ada soalan lain lagi. Okey. Okey, saya tengah duk perhati lagi kalau ada soalan ni. Okey. Okey, mudah-mudahan saya sudah meraihkanlah beberapa soalan kalaupun tidak ke semua. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak menyertai perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.